Seseorang Rasul bila berdakwah, datang pula mukjizat seperti yang saya umumkan tadi, itu baru bayinah. Rasul berdakwah menyeru kepada fitrah, menyembah Allah yang esa, takutkan hari pembalasan. Itu belum bayinah. Itu baru hudan, memberi petunjuk. Tetapi bila datang sesuatu yang bernama mukjizat kerana kaum ini kekal kafir, tidak percaya, berlaku mukjizat yang logik kata manusia tak boleh buat, Rasul tak boleh buat, ini tanda Allah itu ada, maka dengan Rasul dan mukjizat maka sempurnalah hujjah. Bila sempurna hujjah, itu namanya bayinah. Okey? Seperti Firaun. Nabi Musa bercakap dengannya panjang lebar, dia buat demo siapa? Mari mana? Bukan kawin besarkan demo. Tengok muka sikit dah. Kami besarkan kamu lama dalam istana ni. Hello. Tak kenang jasa, dah bunuh pegawai aku lagi gimana? Jadi itu baru dakwah, menyuruh kepada petunjuk daripada Allah. Tetapi belum lagi bernama bayinah. Bayinah ini adalah sesuatu yang bila berlaku sempurna hujah. Yang sepatutnya manusia beriman bila ia berlaku, dia percaya kerana dia melihat sesuatu yang benar-benar manusia tak boleh buat. Tongkat bertukar menjadi ular, menelan sihir-sihir. Tangan masuk bawah dada, keluar-keluar cahaya terang benderang. Bagaimana ia boleh berlaku? Jadi ini namanya bayinah. Bila Nabi berdakwah 7 tahun, mereka tak nak dengar. Bulan terbelah. Nak bagi alasan apa lagi? Ini jelas menunjukkan ada kuasa yang memihak kepada Nabi. Ada kuasa yang defend Nabi. Ada kuasa yang menonjolkan dirinya pada menyatakan lelaki ini benar bila dia kata ada Rasulullah. Jadi sebab itu apa makna bayinah? Makna bayinah adalah kombinasi Rasul yang bercakap dengan Quran yang bermukjizat. Rasul dan Quran. Itulah ayat yang kedua. Betul tak? Jumpa tak ayat yang kedua? Ayat kedua. Betul tak ayat kedua? Tuan-tuan tahu tak ayat kedua tu adalah tafsir bayinah. Okey? Rasulullah satu. Yang kedua, Al-Quran. Rasulullah tu sendiri sepatutnya kalau mereka berfikir dia tu sendiri, dia tak baca Quran pun, tiba-tiba dia mengatakan dia Rasul dan dia Nabi. Dia tak baca Quran lagi ni. Dia mengatakan dia Rasul, dia Nabi. Anda boleh percaya ke tidak? Jawapannya ya. Sebab yang pertama, dia tak pernah menipu 40 tahun dia hidup. Dia tak pernah menipu 40 tahun dia hidup, dia tak pernah menipu walau satu pun penipuan. Ini menunjukkan bila dia cakap dia Rasul, dia benar. Yang kedua, Rasulun minallah. Walaupun dia tak baca lagi Suhufan Mutahharah, tapi kalau dia kata dia Rasulullah, ia adalah benar. Kenapa? Kerana dia tidak pernah mengatakan sejak daripada kanak-kanak sampailah sebelum umur 40 yang dia ada cita-cita nak jadi Rasul. Kerana kalaulah semasa dia kecil, dia menyatakan, korang semua ada cita-cita kan? Saya pun ada cita-cita. Lalu, ni anak saya nyanyi lagu cita-cita Pepin. Cita-cita. Cita-cita saya rasa antara karier yang bagus adalah Rasul. Tak ada. Walaupun Nabi dibelah dadanya. Umur 8 tahun, Nabi dibelah dada. Itu boleh bacalah sirah. Tapi adakah selepas peristiwa, dia ditarik oleh 2 orang lelaki, yakni para malaikat, dan dibedah. Adakah selepas peristiwa itu dia buat press conference? Alhamdulillah telah berlaku sesuatu kepada saya, ya, pakcik-makcik semua, yang menunjukkan something will happen to me in the future. Get ready semua, ya. Tak ada. Jadi bila orang yang kata dia Rasul sedangkan tidak ada sebarang petanda daripada kecil dia ada cita-cita ke arah itu, ini menunjukkan menjadi Rasul bukan pilihan dia. Bahkan terbukti 28 tahun dia berniaga. Sepatutnya umur 40 dia kata,
saya mahu jadi orang yang paling berjaya dalam perniagaan. Tiba-tiba dia membuat satu statement yang bertentangan dengan karier yang dia bina 28 tahun bersama dengan isterinya. Bahkan karier itu boleh menyebabkan dia kena tinggalkan kariernya yang lama. Adakah anda akan memilih risiko untuk meninggalkan karier 28 tahun untuk buat kerja yang ada tak ada sebarang idea tentang karier berkenaan Rasul? Dan yang ketiga, last sekali. Orang yang punya akhlak paling baik dalam lelaki-lelaki Quraisy digelar Al-Amin, dipilih umur 35 untuk selesaikan kes batu Hajarul Aswad. Sekarang dia mengatakan dia Rasul. Ada masalah anda nak percaya? Tak ada masalah sepatutnya. Sebab dia paling bagus perangai dia. Di mana salahnya? Lainlah kalau yang korak macam Abu Lahab kata dia nak jadi Rasul. Abu Jahal kata saya Rasul. Dan sekarang, yatlu suhufan mutahharah, maka sempurnalah Bayyinah. Dia membaca dan terus membaca ayat-ayat Allah yang mana bila direnung oleh para penyair yang bijak pandai, kita tak boleh buat ucapan begini, begitu sempurna ucapannya dari awal hingga ke akhir, pemilihan perkataannya, susunan perkataannya dari ayat ke ayatnya, kalimah ke kalimahnya, pengguguran huruf. Seperti tadi, wow. Dia kami kenal tak pernah membaca walau satu huruf. Dia yang kami kenal tidak pernah menulis satu huruf. Dan hari ini dia bercakap tentang sesuatu yang para penyair semua kata, wow. Semua jadi terbeliak mata mengatakan siapa ajarnya. Itu kalau dinilai dari sudut sastera. Sekarang cuba nilai dari sudut fakta. Dia menyampaikan fakta-fakta orang-orang terdahulu yang mana orang Arab tidak pernah sampai ke situ. Siapa ajar dia tentang cerita Musa dengan details? Siapa ajar dia? Jadi sempurna dah mukjizat namanya Bayyinah.